Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran sebagai petunjuk manusia yang ingin berada di jalan yang lurus. Bagi manusia yang tak ingin baca je Quran untuk pahala atau untuk sedap didengar, untuk dipuji manusia, Quran tidak jadi asbab petunjuk begini. Malah dengan Quran itu dia bertambah jauh dari Allah. Jadi orang yang baca Quran dengan ingin untuk mendapat petunjuk. Orang yang tak baca Quran memang tak masuklah. Jadi orang yang baca Quran dengan keinginan untuk dapat petunjuk, untuk tahu apa Allah mahu, untuk buat apa yang Allah mahu dan untuk tidak buat apa yang Allah tak mahu. Dia baca Quran dengan perlahan, dengan memahami isinya, memikirkannya. Tentulah Quran yang baca Arab aja tak dapat buat ni. Dia kena Quran yang diterjemah dalam bahasa dia dan ditafsir dalam bahasa yang dia boleh fahamlah. Kalau dia tak baca tafsir Quran yang baik, yang bagus pun dia tak apa juga. Ada banyak orang cuba buat tafsir Quran. Ya, Ibnu Katsir, banyak lagi. Tapi cuba tuan bandingkan tafsir mereka itu dengan tafsir yang saya telah buat. Saya tak baca tafsir dia. Mana-mana tafsir pun saya tak ada baca. Tafsir saya itu tak ada dipengaruhi oleh mana-mana tafsir sebelum ini. Dia adalah tafsir yang suci dari Allah, yang Allah ilhamkan kat saya. Sebab itu dia lain sikit. Dia tak ada bau-bau tafsir Ibnu Katsir, Jalalain dan tafsir-tafsir yang dibuat baru-baru ini. Dia yang saya tafsir itu yang diilham kat saya. Dan kalau saya ada keraguan tentangnya, saya akan tanya. Saya ada alat untuk tanya Allah, betul atau tidak. Jadi dengan izin Allah, saya dapat menulis perkara yang benar. Begitu banyak ditulis. Surah Al-Baqarah saja dekat 7 buku. Satu buku lebih kurang 300 muka surat lebih. Ada sampai 375 muka surat. Dan buat masa ni tak ada orang di dunia ni pernah membuat tafsir seperti itu. Dan isinya begitu lain daripada semua tafsir.
Sebab sebelum ni orang yang mentafsir itu tak dapat ilham. Ilham tu tak ada. Jadi kalau kita mentafsir kitab Allah, ilham tak ada, tentu tafsir kita tidak akan betul. Sebab Quran ni kitab dia, kitab Allah. Allah yang tahu apa yang dia cakap. Jadi kalau tidak ada ilham, kita tak boleh tulis tafsir yang betul. Boleh tulis tafsir tapi tak betul. Bila dia tak betul, dia tak pergi seluruh dunia. Allah takkan buat dia pergi seluruh dunia dan takkan buat orang baca dia. Itu salah satu tanda dia betul. Tafsir-tafsir yang dulu mana pergi seluruh dunia dan tak dibaca pun, dan tak ada cara pun untuk membuat orang baca tafsir-tafsir itu. Senyap aja. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah telah gunakan saya untuk tafsir Quran. Quran diturun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ditafsir bukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ditafsir dengan izin Allah saya. Jadi boleh tuan bayangkan betapa tingginya kedudukan saya di sisi Allah. Kalau saya tidak tinggi, saya tak dipilih untuk mentafsir Quran. Quran diturun pada Muhammad SAW. Dia tak boleh tulis, saya tak boleh baca. Dia tak buat kitab tafsir. Dia terus amalnya Quran. Sahabat ikut aja lah. Faham dia tak ada. Sebab tak diterangkan. Jadi siapa yang tak baca tafsir saya itu sangat rugi. Orang yang sangat malas. Orang yang langsung tidak mau apa Allah mau. Macam Sufyan. Dia mau jadi haiwan. Haiwan dia tak mau tahu apa Allah mau. Macam Pendi. Orang yang tak mau apa Allah mau dan apa yang Allah tak mau, dia tak mau tahu. Orang ni orang nak jadi haiwan. Tapi muka macam manusia. Tapi di sisi Allah haiwan. Hina pada haiwan. Lebih hina lagi. Walaupun muka lawa, tapi di sisi Allah haiwan. Haiwan ni berbagai-bagai jenis. Ada macam singa, ada macam harimau, ada macam ular, ada macam burung, ada macam kucing. Perangai pun berlain juga. Begitulah manusia ni. Tahap haiwan tu pun betul berlain. Tapi tetap haiwan juga. Dia cuba buat rumah besar. Nak meninggikan kemuliaan dia. Dia cuba beli kereta besar. Kan? Supaya dia jadi mulia. Dia tak jadi mulia. Dia tetap haiwan. Beli motor besar. Dia tetap haiwan. Dia takkan boleh mulia. Kahwin. Kemuliaan manusia tu tidak pada rumah dia, tidak pada kereta dia, tidak pada dia boleh naik pesawat pribadi, dia boleh makan makanan lazat. Allah SWT, itu semua keperluan manusia. Keperluan untuk hidup kat dunia ni. Makan, minum, rumah, kereta. Dia bukan benda yang buat dia berjaya atau mulia. Mulia atau hina manusia itu bukan pada rumah dia, pada kereta dia, pada kerja dia, profesor ke, pensyarah biasa ke, guru ke, pada kualiti dia, iaitu pada akhlak dia, pada amalan dia. Sebab itu Nabi bilang, aku dihantar untuk
memperbaiki akhlak manusia. Ketinggian manusia itu dalam akhlak dia. Akhlak ni akhlak baik. Orang yang buat baik aja, walaupun orang buat tak baik pada dia. Orang buat tak baik kat dia, dia tetap buat baik. Ini orang yang berakhlak. Orang yang buat tak baik kat kita, kita juga buat tak baik kat dia. Kita bukan orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak ni, dia sentiasa buat baik. Buat baik macam seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Balas buruk dengan baik. Allah bagi tahu buruk dan baik ini tak sama. Buruk dan baik tak sama. Satu orang yang tidur hari ni, waktu ni sampai subuh, sampai matahari naik, dengan satu orang bangun tahajud, berdoa, baca Quran, subuh, lepas tu buat dakwah jaulah dari rumah ke rumah, boleh sama dengan satu orang yang macam Sufyan tidur sampai matahari naik, kemudian siap-siap mandi, makan, pergi kerja, lepas tu balik, Sufyan makan, malam dia setubuh dengan bini. Itu je kerja dia. Sama tak dengan yang satu orang lagi tu? Boleh sama ke dia? Boleh sama ke Sufyan dengan saya? Kita boleh kata Sufyan iman kuat ya? Walaupun dia tak kacau perempuan lain, dia kacau bini dia je, tapi dia tetap haiwan. Dia tak ada buat kerja lain. Salat dia tidak, jaulah dia tidak, zikir dia tidak, baca Quran dia tidak. Dia hanya pergi kerja, makan, kemudian dia rehat, tidur, dia bersetubuh, lepas tu dia nak buang air besar, pergi tandas, kencing, mandi. Gitulah keadaan dia tiap hari. Agak-agak dia tu manusia ke haiwan? Sebab yang dia buat tak ada yang manusia punya. Yang dia buat, Sufyan makan, minum. Hanya satu beza dengan haiwan, dia kerja. Yang mana haiwan tak ada. Tapi lain tu, kerja tu dia buat supaya dia boleh tidur, makan, bersetubuh, berak, kencing. Itu semua lain haiwan buat. Jadi Sufyan ni manusia yang seperti haiwan, tapi dia ingat dia manusia. Jadi oleh kerana dia pilih jalan haiwan, bila dia mati, dia tak jadi tanah, dia dimasuk ke dalam neraka. Bila Sufyan tengok haiwan jadi tanah, Sufyan pun cakap, alangkah baiknya aku pun jadi tanah. Tapi dia telah sebenarnya pilih dalam dunia hidup macam haiwan, tahu kerja je, beza dengan haiwan. Doktor, jadi guru, jadi itulah. Lalaluf, Grab, itu semua tak memuliakan dia dari haiwan. Yang memuliakan dia dari haiwan ialah amal Muhammad SAW, jika ada lah. Jika tak ada, mana boleh mulia. Jadi Pendi, dia ingat dia buat Grab, dia mulia. Haiwan tak buat Grab. Haiwan lagi mulia, makan tak payah kerja, dia orang keluar je. Burung tu tengok, mana ada dia buat apa-apa kerja, dan dia yakin dia pasti dapat makan selagi dia tak mati. Manusia tak ada yakin tu. Jadi tuan-tuan bapa, bila manusia ni dia buat pilihan jadi haiwan atau jadi insan. Watini wa zaitun, ayat tu. Sufyan pilih nak jadi haiwan.
Pendi pilih nak jadi haiwan. Maka walaupun dia ada buat usaha nak jadi insan, tapi tak sepenuh hati, mau juga jadi haiwan. Dia tak boleh nak jadi insan ni mau sepenuh hati. Kalau tidak, kalau separuh-separuh, insan pun tak jadi, haiwan pun jadi tak betul. Ya. Jadi tuan yang mulia, Allah tak terima. Sebab itu Allah buat dia jadi monyet. Bani Israel yang nak sangat dunia, Allah bagi tahu hari Sabtu jangan kerja. Mereka nak kerja juga. Mereka kata mari kita tipu Allah. Ingat dia orang boleh tipu Allah tu. Bijaknya orang Yahudi ni. Maka dia letaklah apa ni, sangka ataupun jala di sungai dia tu pada malam Sabtu. Dan Allah buat banyak ikan hari Sabtu, hari lain tak. Dan mereka letak jala hari Jumaat malam Sabtu. Sabtu mereka tak kerja, hari Ahad dia orang datang. Allah buat dia orang jadi monyet. Mereka tu orang yang nak sangat jadi haiwan. Macam Sufyan. Sufyan ni walaupun ada keturunan India, perangai macam Yahudi. Kerja je. Tak ada hari dia tak kerja. Bila dia hilang bini dia, terperanjat dia. 7 tahun baru dia dapat bini baru. Sekarang perangai buruk dia datang balik. Masa tak ada bini pun buruk. Tak ada bini pun buruk. Tapi sekarang satu amalan haiwan dia dapat buat, bersetubuh. Dia tak boleh dengan amalan tu, kecuali amalan dibuat macam sunnah Nabi. Sufyan tak dapat buat tu macam sunnah Nabi. Saya tanya dia, kau ada niat tak bersetubuh? Tak. Niat tak ada bersetubuh. Niat bersetubuh untuk suka ke Allah tak ada. Bersetubuh tu amalan haiwan lah. Samad bila dia balik jumpa bini dia, niat apa pun tak ingat. Bila dia nampak bini dia kan, terus dia terkam bini dia, niat tak ada, wuduk tak ada. Macam itu juga Rashidi. Jadi semua amalan macam haiwan. Makan pun niat tak ada. Saya makan ni kerana perintah Allah untuk suka Allah, tak ada. Bismillah tak ada baca. Jadi amalan makan Rashidi itu macam haiwan. Bila Rashidi berak pun tak ada niat. Mandi pun tak ada niat. Apa pun tak ada niat. Jadi amalan semua macam haiwan kan. Tuan, kita sebenarnya mau tukar amalan macam haiwan tu jadi amalan ibadah. Jadi ibadah. Bukan macam Hanzalah. Tidur dia haiwan. Buang air besar dia haiwan. Makan dia haiwan. Kerja dia haiwan. Kan? Hanya dia ada gas saja. Macam mana boleh jadi gas tu betul? Entah-entah dia pun buat itu pun tak ada niat. Itu pun kalau dia tak ikut skrip tu. Jadi skrip dibuat supaya jangan gas pun macam haiwan juga. Niat tak ada. Jadi bila kita makan, minum, tidur, bekerja, semua tak ada niat, mana nak jadi ibadah? Kita kena bekerja untuk sukakan Allah. Ada Hanzalah niat? Mana? Walaupun dia belajar, dia tahu kat apa yang dia patut buat, dia tak ada buat. Sufyan dia tak buat.
Kau niat tak masa kau kerja? Pergi kerja? Ha? Tak ada. Jadi apa berlaku? Sepanjang kerja ibadah ke amalan haiwan? Amalan haiwan pun tak. Haiwan tak kerja. Jadi ibadah atau tidak? Ha? Berapa jam kau kerja? 8 jam tak ada ibadah. Lepas tu tidur, ada niat tak? Pendi? Nah, tak ada niat. Kadang-kadang tu tak boleh pakai. Kerana perintah Allah untuk suka ke Allah. Niat ni. Pun 6 jam. 8 sampai 6, 14 jam tak ada ibadah. Semayang pun tak ibadah juga. Walaupun nampak ibadah, sebab tak diterima. Tak ingat Allah. Dan bila semayang pun tak ada, gas pun tak ada. Jadi nampak macam manusia, tapi sebenarnya di sisi Allah haiwan. Jadi tak ada amalan lah. Amalan buku catatan semua buruk. Jadi manusia tak faham ini. Betapa susahnya dia bila dia mati. Tapi bila satu orang mati, semua cakap semoga dihimpunkan bersama orang yang beriman. Mana boleh. Hanya semoga doa orang yang mendoa tu pun dia pun amal tak betul. Bukan dia wali Allah. Tak boleh kalau kita hidup kat dunia ni macam haiwan, tiba-tiba bersama dengan orang soleh pula. Tak boleh buat apa tak. Kita kena hidup dalam dunia ni. Hidup dalam dunia sebagai insan, manusia. Bila kita amal, semua amal kita macam Muhammad SAW. Sebab itu Allah hantar Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Supaya kita jangan ikut haiwan. Kita jangan ikut ulama. Kita jangan ikut siapa-siapa pun. Kita kena ikut orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat ni ialah Nabi-Nabi. Dan Nabi kita Muhammad SAW ialah orang yang diberi nikmat untuk kita ikut. Jadi itu namanya jalan yang lurus. Jalan mereka yang diberi nikmat. Jalan Nabi Muhammad SAW yang Allah bagi tahu dalam Quran, dalam ayat yang lain. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Kenapa dia tak bagi tahu? Katakanlah wahai ulama, inilah jalanku. Ada? Tak ada satu ayat pun. Sekarang kita semua nak ikut ulama. Nama Nabi langsung habis. Kita beranggapan ulama tu ikut Nabi. Tak mesti. Apa pasal nak ikut ulama? Nabi ada. Kenapa tak nak ikut Nabi terus? Nak ikut ulama. Kita kena ikut ulama. Kita dengar ulama. Rupa-rupanya ikut ular dalam semak. Kalau kamu ikut ulama je. Sebab itu kamu kena baca Quran. Kalau kamu dengar ceramah ulama aja, tak baca Quran, tak faham Quran, kamu pasti tertipu dan ditipu. Ulama ni dia bukan Nabi, dia tidak dapat wahyu, tidak juga ilham. Kalau dia naib Nabi, dia dapat ilham. Tapi kalau dia ulama saja, dia tak ada ilham, dia tentu sekali tak ada wahyu. Apa dia cakap? Cakap dari kitab. Kitab bukan Quran. Dan huraikan pula kitab tu yang ditulis oleh ulama juga. So ulama hari ni dia berusaha bersungguh supaya orang ikut dia. Dan untuk menambahkan lagi kepercayaan orang pada dia, dia gunakanlah hadis tu, ulama warisatul anbiya. Ulama waris Nabi. Ulama yang disebut waris Nabi itu bukan dia orang. Ulama yang buat kerja Nabi. Kalau kamu tak buat kerja Nabi, apa warisnya? Nabi tak tinggalkan harta.
Nabi tinggalkan amalannya. Bukan kerja dakwah mengajak manusia kepada Allah tu kerja Nabi paling utama. Bagaimana kamu waris Nabi? Buka kitab aja. Lepas tu ambil duit. Waris Nabi. Berpolitik sana, berpolitik situ. Sembahyang berjemaah pun tidak. Apatah lagi nak buat usaha ziarah rumah ke rumah, pintu ke pintu. Dia orang pandang ini amalan ziarah rumah ke rumah, ajak orang kepada Allah ni amalan rendah. Amalan besar mengajar kitab, bawa kitab sana sini. Yang ziarah ni kerja rendah, kerja orang macam saya lah, yang bukan ulama. Ini bukan kerja saya. Kerja pergi rumah ke rumah jumpa orang ni kerja Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Pergi rumah ke rumah seorang undi barisan, tak adalah kerja Nabi. Pergi rumah ke rumah minta sedekah, tak. Pergi rumah ke rumah bagi pamphlet, tak. Pergi rumah ke rumah jumpa orang, ajak orang kepada Allah. Ajak yang belum Islam mengucap kalimah. Ajak yang orang Islam yang dah mengucap kalimah, taat perintah Allah. Perintah pertama diajak ialah buat kerja dakwah. Itu baru kerja Nabi-Nabi. Jadi Sufyan cuba nak ikut kerja Nabi-Nabi, tapi hati penuh dengan dunia. Disuruh korban macam Nabi-Nabi, dia kata tak nak. Jadi Sufyan ni buat kerja Nabi, bukan kerja Nabi. Sebab tak sedia korban. Nabi buat kerja ni dengan korban harta diri, bukan dengan tak korban macam Sufyan. Sufyan ingat dia punya kerja dakwah boleh jadi kerja Nabi. Oleh kerana Sufyan tak buat kerja Nabi, sebab itu Allah tak terima gas dia. Bila tak terima, Allah tak bagi iman kat dia. Untuk Allah bagi iman, asbab daripada kerja Nabi yang kita buat, dia kena dibuat macam Nabi betul, atau hampir-hampir macam Nabi. Kalau kita tidak buat macam Nabi, dia tak jadilah kerja Nabi. Dia tak diterima lah. Bila tak diterima, kesan daripada kerja Nabi, iman kuat tak naik, tak dapat. Iman tak kuat aja. Walaupun gas banyak. Banyak hari gas. Rasidi gas tak pernah cuti. Bertahun. Tapi kenapa tak ada kesan? Kenapa iman dia tak kuat? Tentu sekali gas yang dibuat bukan seperti Nabi, atau kerja Nabi yang dibuat. Rupa je. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita kena buat kerja Nabi itu dengan sepenuh hati. Cakap yang di skrip tu membantu kamu supaya kamu ikut apa yang kamu cakap tu. Bukan cakap aja. Anak Yazid dulu dia cakap aja, last dia tinggalkan kerja ni. Itulah akibatnya. Hanzalah pun kalau cakap aja, tak menghayati dia, last bila dia dapat isteri nanti, dia belum dapat lagi. Bila dia dapat yang dia nak, dia pun kata dah selesailah kerja aku. Aku dapat lubang. Itu je yang dia nak. Kita kata kat Hanzalah, bila kau gas sana? Tak ada gas lama nak mesak sekarang. Aku dah dapat lubang. Yang aku nak selama ni dah dapat. Aku tak pernah nak Allah. Aku semua nak dunia. Jadi tuan yang mulia, bila kita nak dunia, bila kita dapat, kita pun benci. Bila kita tak dapat, kita kecewa pun benci. Siapa-siapa yang buat kerja dakwah ni nak dunia atau tak ikhlas, dia takkan kekal lamanya buat usaha. Orang kat Gombak ni, dia kata yang terus buat usaha yang kami nampak lah, dari dulu dan sekarang hingga kini, hanya Dr. Naswar je. Yang lain dari Dr. Naswar tu
Dia ikut sekejap je, kami tengok. Semua dah cabut. Sebab yang bukan saya tu, dia tak buat dengan ikhlas. Dia bukan buat untuk dapat Allah, dapat dunia. Bila dia dengar Dr. Naswar satu hari akan jadi jawapan untuk Malaysia. Oh, dia pun ingat Dr. Naswar ni satu hari dapat dunia. Dia tunggu, tak dapat juga. Dia kata baik belah, baik tinggalkan. Sebab itu ramai yang tinggalkan. Sebab mereka punya niat bukan nak dapat Allah. Walaupun saya bagi tahu dia orang tak dengar. Mereka nak dunia juga. Jadi orang yang nak dunia ni takkan boleh ikut saya. Mereka takkan boleh ikut saya istiqamah. Sebab dia bukan nak Allah. Kita ni hanya tahu kita nak Allah bila mati, tuan. Selagi kita tak mati, kita tahu apa tanda je kita dapat Allah mati. Jadi sebab itu kerja Nabi ni kita tak boleh buat dengan main-main. Kita kena buat sungguh-sungguh dengan segala jiwa dan raga kita. Fisil mikafah, sepenuhnya, sampai kita mati. Sungguh-sungguh sampai kita mati. Bukan tak sungguh-sungguh macam Rashidi sampai mati. Rashidi sampai mati tak sungguh-sungguh, tak boleh. Dia kena korban harta diri dia. Bukan tak mau korban. Kita tak mau rasa, kita tak boleh ada rasa sayang pun pada dunia ni, pada harta kita. Melainkan kita cinta hanya Allah. Barulah Allah gembira. Allah tahu kita ikhlas ke tidak, kita tak boleh buat-buat. Allah tahu saya ni ikhlas tak nak dia. Kamu semua tak tahu. Allah juga tahu hati kamu. Nak Allah betul ke tidak? Kan? Yang ikut Nabi Isa, Hawariin, ada sebahagiannya tak betul-betul nak Allah. Kan? Jadi ada satu orang daripada Hawariin tu, nama Judas. Dia telah belot. Dia mahu bantu orang Rom dan orang Roman dan orang Yahudi yang tak suka Nabi Isa untuk bunuh Nabi Isa. Dia sanggup. Tak ikut. Dia Hawariin tapi sanggup berhenti. Hanya untuk dapat jaminan dunia, harta oleh orang Rom, orang Roman. Jadi apabila Isa AS tahu mereka cuba nak bunuh dia, maka dia bagi tahu kepada Hawariin dia semua, siapa di antara kamu ni yang akan jadi pembantu aku. Kenapa dia tanya tu? Sebab dia tahu tak lama lagi dia takkan bersama dengan Hawariin dia. Jadi dia tanya, siapa di antara kamu? Mereka jawab, kami semua sama kamu. Jadi bila tiba waktu dia nak bunuh Nabi Isa, Judas pun masuk ke dalam. Judas tahu Nabi Musa rupa macam mana. Dia murid dia dulu. Tapi bila dia masuk aja, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Judas cari tak ada. Allah tukar muka Judas macam muka Nabi Isa. Orang Rom kemudian masuk, dia nampak Judas muka macam Nabi Isa. Dia orang kata ini, tangkap dia. Menjerit-jerit. Judas kata, saya bukan Nabi Isa, saya Judas. Dia orang tak percaya. Jadi dia orang crucified dia. Crucified apa? Salib dia. Yang orang Kristian agungkan tu, gambar-gambar salib tu, itu semua gambar Judas tu. Allah tak akan benarkan Nabi dia disalib. Mereka merancang untuk bunuh Nabi SAW, Nabi Isa. Tapi Allah merancang juga. Allah senang aja tukar muka Judas tu.
Akhirnya Judas yang disalib, yang mati. Orang Kristian berjaya percaya itu Nabi Isa. Sampai ke hari ini, sebenarnya itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa ada di langit kedua. Sampai hari akhirat nanti, dekat dengan waktu akhir zaman ni, dia akan turun. Jadi Nabi Isa AS telah buang Hawariin yang engkar, Judas. Dan yang tinggal tu yang benar. Dengan peristiwa ini, Hawariin tu terus buat kerja dakwah. Selepas Nabi Isa meninggal. Itulah hari ini padri-padri Nan masih buat dakwah. Dakwah agama yang salah. Nabi Isa AS beritahu, siapa yang akan ikut aku? Maksudnya siapa yang akan buat kerja aku? Kerja aku apa? Buat kerja dakwah, mengajak manusia. Di antara semua ialah orang Yahudi tak buat usaha dakwah. Orang Yahudi memang tak mau orang masuk Yahudi, tak mau. Melainkan dia orang. Apalagi nak ajak orang lain masuk agama Yahudi. Sebab itu Yahudi tak buat kerja dakwah. Bila Nabi Musa, Nabi Isa AS dihantar kepada mereka, Nabi Isa suruh dia orang buat kerja dakwah. Dia orang tak nak. Dia orang tak nak sebab buat kerja dakwah, dia orang tak ada masa untuk kerja. Kerja cari dunia. Mereka jadi miskin. Mereka ni orang mencintai dunia lebih dari penyembah berhala. Kerana marah tak mau jadi miskin, dia orang rancang untuk bunuh Nabi Isa. Yahudi dia bukan suka Nabi Isa. Sebahagian Yahudi sangat marah. Jadi Yahudi yang suka Nabi Isa tu jadi Kristian. Yahudi yang tak suka Nabi Isa tinggal Yahudi. Jadi hari ni tu adanya Jews and Christian. Dia orang tu semua Jews tu, yang suka Nabi Isa dengan yang tak suka. Sebab itu Kristian dan Jews, Yahudi ni, agama Yahudi ni, Judaism ni, tak ada sebelum Nabi Isa. Dia hanya ada selepas Nabi Isa. Sebelum tu tak ada. Dia orang tanya, Nabi Ibrahim tu agama Yahudi. Allah bagi tahu ya, Ibrahim bukan agama Yahudi. Dia orang agama Islam. Isa bukan agama Kristian, dia agama Islam. Musa bukan agama Yahudi, dia agama Islam. Tak ada agama melainkan Islam. Kalau siapa ambil selain Islam, Allah tak terima. Orang Yahudi, Allah akan terima, maafkan dia orang kalau dia orang menerima Muhammad sebagai Rasul dan Quran sebagai kitab Allah. Sampai hari ini Yahudi tak terima, Kristian pun tak terima. Mereka tu di sisi Allah orang bukan Islam, dan tempat mereka adalah neraka. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita hari ini sebenarnya adalah pembantu Muhammad SAW. Apa pembantu maknanya? Bukan duduk semayang saja. Pembantu ni menegakkan kalimah seperti Nabi. Berjuang dengan harta diri kita. Seperti mana Hawariin tu. Tapi Hawariin sudah jadi silap lah sekarang. Hawariin yang benar dah tak ada. Jadi kita dia adalah Hawariin Muhammad SAW. Kita kena guna harta diri kita, masa kita, nyawa kita untuk menegakkan agama. Baru kita jadi Hawariin Nabi kita. Dia dah tak ada kat dunia, kita kena teruskan kerja dia. Kita kena cinta kat dia, maknanya cinta dengan kerja dia, bukan macam Hanzalah. Tak cinta dengan kerja Nabi. Bila dia nak kahwin aja, kerja Nabi jadi kurang. Belum beranak lagi. Bukan macam Pendi, bukan macam Rashidi. Kita hari ini tidak jadi pembantu Nabi sebenarnya. Sebab itu kita tak dapat iman kuat, main-main ni. Pura-pura, konon-konon boleh buat amalan pura-pura dan diterima oleh Allah. Allah tahu apa hati kita. Tak ada siapa tahu melainkan Allah. Kalau kita betul-betul benar, sudah tentu Allah bagi kita iman kuat. Kenapa sampai hari ini
iman tak kuat juga. Sebab kita main-main. Pasti main-main. Saya tak tahu. Saya nampak serius. Saya nampak betul. Tapi Allah nampak main-main. Sebab Allah tahu hati. Dan Allah lihat semua. Kalau kita tidak ikhlas buat usaha ni, betul-betul untuk Allah, pasti kita tidak akan selamat. Walau kita berpura-pura sungguh-sungguh pada orang, orang tak boleh bagi kita syurga, tak boleh selamat kita neraka. Hanya Allah saja. Kita mesti mahu amalan kita diterima. Untuk diterima, kita kena buat cara Nabi dengan niat nak sukakan Allah. Bila kita buat usaha menegakkan agama ni, korban harta diri kita, kita mesti korban dengan ikhlas, semata-mata untuk sukakan Allah, bukan main-main macam Sufyan dan Penny. Main-main tidak akan buat kita jadi orang beriman beramal soleh. Main-main buat kerja ni tidak akan buat kita masuk syurga. Kita letih aja. Last kita masuk neraka. Siapa tahu hati kita? Allah tahu. Amisab tahu. Amisab tahu. Tak tahu. Jangan buat untuk sukakan saya. Buat apa? Buat untuk sukakan Allah. Okey.